Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baiklah, bertemu kembali kita dalam kelas santai UASA Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat lagi kita bertemu dalam kelas santai UASA Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, jadi walaupun dalam tempoh masih bercuti sekolah, jadi kita akan teruskan juga dengan kelas santai kita kerana apa? Tidak lama lagi adik-adik sekalian akan menghadapi ujian akhir sesi akademik. Baiklah, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk turut mengucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian anda semua, terutamanya anak-anak murid ataupun adik-adik sekalian, mungkin juga kalangan rakan-rakan guru ataupun kalangan ibu bapa yang menyertai kelas santai UASA Bahasa Melayu Sekolah Rendah ini. Baiklah, jadi saya juga nak mengambil peluang untuk mengucapkan juga selamat bercuti, yang mana berbaki tidak beberapa hari saja lagi kita akan memasuki tahun baharu 2024 sekaligus meneruskan pembelajaran untuk sesi akademik tahun 2023-2024. Baiklah, jom tanpa melengahkan masa lagi saya akan berkongsi ataupun share skrin terlebih dahulu. Baiklah, jadi boleh nampak tak skrin yang telah saya kongsikan ataupun yang telah saya sharekan Baik, jadi jom kita teruskan pembelajaran kita untuk mengulang kaji bagi soalan bahagian C, Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, jadi sedar tak sedar kita telah pun memasuki bagi siri yang ke-8, yang mana semua siri diadakan secara percuma saja, yang mana bertujuan untuk membantu adik-adik sekalian dalam menghadapi ujian akhir sesi akademik. Baiklah, jadi saya harapkan walaupun kelas santai kita ini mungkin mengambil masa yang sikit saja, tetapi adik-adik perlulah memberi perhatian penuh supaya nanti dalam ujian akhir nanti anda boleh mendapat markah 10 Ingat, letakkan matlamat ataupun target 10 markah supaya anda tidak terlepas setiap markah yang diberikan. Baiklah, ini merupakan beberapa perkara penting yang mana saya rasa saya tak perlu ulang lagi kerana perkara yang sama saja. Cuma di sini saya nak tekankan bahagian C ini merupakan soalan jenis esei yang kita panggil sebagai esei ringkas ataupun esei pendek. Jadi masih ada persoalan dalam kalangan rakan-rakan guru yang mana masih ada terdapat mereka terus menulis jawapan dengan menulis isi saja, tidak ada pengenalan maupun kesimpulan. Jadi ada yang tanya, saya dah ajar benda ini, jadi kalaulah tiba-tiba nak bertukar untuk menulis pengenalan dan kesimpulan, risau murid tidak dapat menjawab dengan baik. Jadi seharusnya kita betulkan perkara yang mungkin kurang tepat. Kerana apa? Bila dikategorikan sebagai kategori esei, seharusnya mempunyai 3 bahagian, iaitu pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Jadi saya harap rakan-rakan guru juga turut membantu kita betulkan perkara yang biasa mungkin kurang tepat kita buat dan kita biasakan perkara yang betul yang kita perlu buat ini. Baiklah. Soalan kali ini saya akan terapkan ataupun menggunakan kata kunci yang berbeza sedikit iaitu kata kuncinya kalau boleh baca dalam soalan ini ke faktor-faktor. Faktor-faktor Baik, jom kita baca soalan terlebih dahulu. Gambar di sebelah menunjukkan sebuah kemalangan yang telah berlaku di jalan raya. Tulis pendapat kamu tentang faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Jawapan kamu hendaklah dalam 1 perenggan. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Baik, jadi di sini bila baca soalan,
semestinya adik-adik semua perlu faham dulu setiap maklumat dalam soalan tersebut. Yang mana untuk ayat yang pertama kita lihat nak menerangkan ataupun menunjukkan, gambar itu menunjukkan sebuah kemalangan. Jadi bila kita kata kemalangan, merupakan perkara yang kita tak nak terjadi, yang mana akan menyebabkan kerugian dan juga mungkin kehilangan nyawa serta harta benda. Baik, jadi bila berlaku kemalangan, kita dah tahu bagaimana gambaran kemalangan tersebut, walaupun kita belum lihat gambar yang diberikan. Baik, kemudian pendapat kamu tentang faktor-faktor. Faham faktor tu apa? Faktor itu kalau dalam perkataan lain mungkin sebab-sebab ataupun punca-punca. Itu maksudnya faktor-faktor. Jadi ini merupakan kata kunci yang perlu adik-adik faham terlebih dahulu. Bila sebut faedah-faedah, boleh disamakan dengan kebaikan-kebaikan, kepentingan, manfaat-manfaat. Bila sebut faktor-faktor boleh disamakan dengan punca-punca ataupun sebab-sebab. Baik, ini kata kunci yang perlu anda pegang supaya isi anda nanti menepati kata kunci yang diberikan. Baik, seterusnya ini gambar ini sekadar gambar saja, tak kisahlah gambar apa yang diberikan. Cuma bila diberikan gambar sebegini, kita faham tidak diberikan apa-apa idea, yang mana adik-adik boleh cari idea sendiri, iaitu faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Baiklah, kita terus pergi ke langkah yang pertama, iaitu murid membaca soalan serta ataupun bertujuan untuk mengenal pasti T dan juga K, iaitu tema dan juga kata kunci. Baik, jadi jelas dalam soalan sebentar tadi, temanya sebuah kemalangan yang berlaku di jalan raya dan kata kuncinya ialah faktor-faktor. Ini yang adik-adik perlu pegang supaya jawapan anda nanti menepati tema dan juga kata kunci ini. Baiklah, langkah yang kedua, murid mencatat isi. Saya ulang ini merupakan bahagian yang penting kerana di sinilah markah yang tinggi iaitu bahagian isi. Dan jika adik-adik tidak dapat mengeluarkan ataupun salah dalam mengeluarkan idea ataupun isi, sudah pastinya anda akan kehilangan banyak markah. Baiklah. Contoh isi yang kita boleh berikan iaitu berdasarkan kata kunci faktor-faktor berlakunya kemalangan, mungkin sikap pemandu yang cuai, kenderaan yang tidak diselenggara ataupun keadaan jalan raya. Mungkin adik-adik ada isi lain yang bersesuaian, boleh masukkan. Tetapi saya ingatkan kalau boleh 3 ataupun 4 saja, tak perlu banyak. Kerana apabila 3 pun saya rasa sudah hampir jumlah perkataannya sudah hampir mencecah 50 patah perkataan. Baik, saya ingatkan juga soalan bahagian C ini tak perlu huraian. Bahagian isi adik-adik tidak perlu masukkan huraian. Kerana jika adik-adik masukkan huraian, sudah pasti bahagian C ataupun jawapan adik-adik akan terlalu panjang. Baiklah, langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, murid menulis pengenalan. Baik, di sini saya ingatkan, kita tak perlulah susahkan murid-murid. Jadi anda boleh ambil ayat yang pertama dalam soalan sebentar tadi. Di situlah pengenalannya. Jadi tak perlu nak fikir apa pengenalan yang perlu ditulis. Cuma tukarlah sikit kita tengok sebelum ni. Sekejap. Gambar di sebelah menunjukkan sebuah kemalangan yang telah berlaku di jalan raya. Kita tukarlah sikit gambar tersebut. Di sebelah tu ataupun di bawah tak perlu tulis. Tukar dengan tersebut. Baik, seterusnya. Langkah yang keempat. Murid menulis ayat arahan dan ayat isi satu. Baik, ini ayat arahan iaitu antara faktornya. Kalau nak tulis faktor-faktornya pun boleh. Yang penting bagaimana cara adik-adik untuk memulakan penulisan bahagian isi. Baik, jadi ini contoh saya berikan supaya senang. Guna antara saja.
antara faktornya, antara kesannya, antara puncanya, antara faedahnya. Sikap pemandu yang cuai serta tidak mematuhi jalan raya. Di sini saya tidak memasukkan huraian, cuma ditambah menjadi ayat majmuk sahaja. Baik, seterusnya murid menulis ayat isi 2 dan ayat isi 3 serta penanda wacana. Baik, di samping itu, kenderaan yang tidak diselenggara dengan betul juga menjadi faktor berlakunya kemalangan. Dan ayat isi 3 seterusnya, faktor berlakunya kemalangan ialah keadaan jalan raya yang berbahaya. Baik, jadi lengkap bahagian pengenalan dan isi kita. Dan langkah yang ke-6. Langkah ini biasanya memang ada masalah juga kerana murid-murid tidak dapat nak menyimpulkan ataupun menulis bahagian kesimpulan dengan betul dan tepat. Baik, ingat ini contoh saya berikan kerana bahagian kesimpulan ni perlu ada ayat cadangan dan juga ayat harapan. Baik, ayat cadangan letaklah kata bantu seperti hendaklah, mestilah, patutlah, wajarlah, haruslah dan sebagainya. Manakala ayat harapan letaklah supaya, agar, demi ataupun semoga. Baik, contoh saya berikan kesimpulan. Kesimpulannya, keselamatan haruslah diutamakan demi orang yang tersayang. Yang penting, kesimpulan itu mestilah berkaitan dengan tema ataupun berkaitan dengan maklumat dalam gambar tersebut. Baiklah, jadi ini merupakan jawapan lengkap bagi penulisan jawapan kita. Anda boleh baca dan juga kira nanti. Saya rasa memang mematuhi jumlah perkataan yang diminta. Baiklah. Ini deskripsi pemakahan sama. Kalau ada perubahan saya akan maklumkan. Baik, soalan lazim. Kalau ada masalah boleh baca dan tanya. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk kelas santai kita kali ini. Jadi saya harapkan adik-adik buatlah ulang kaji demi mencapai markah yang semaksimum yang boleh. Masih ada masa, masih ada beberapa hari saja lagi sebelum adik-adik menghadapi UASA. Jadi ambillah peluang ini, jangan terlalu berseronok sampai lupa dan tidak membuat sedikit berulang kaji. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye dan selamat malam. 유난히도 강남이나 너를 생각해 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만 너와의 여행이었는데